Hello, good evening. My name is Unai Emery and I lost to Arsenal 4-1. Itulah dia boleh dikatakan pembalasan dendam itu adalah sesuatu perkara yang manis ya. Itulah yang boleh dirasai dan juga dia seolah-olah memberi rasa deja vu apabila kita mengalahkan MC 5-1. Korang ingat tak? Kita kalah dengan MC, kalah ke seri dekat Etihad? Kalah pun. Lepas tu kita balas dendam 5-1 guys. Wow, sangat hebat. Tapi tu rasa yang lebih kurang sama lah. Tapi untuk game versus Aston Villa ni boleh saya rangkumkan dalam sedikit. Korang pun boleh komen juga apa pendapat korang. So antara benda yang menarik yang terjadi dalam match ni adalah boleh dikatakan first half tu Arsenal tak berapa nak. Maksudnya Arsenal menyerang lagi-lagi dekat belah kiri. Dekat belah kanan ni macam tak berapa nak operate. Throughout the game boleh kata Saka tu macam tak berapa nak function lah. Dia macam tak boleh nak beroperasi. Saya rasa ini mungkin salah satu tactical masterclass bukan Arteta tapi Unai Emery. Macam mana dia cuba untuk lock belah kanan tu. Serangan daripada Saka tu memang dia betul-betul tutup. Dia tak nak bagi ada serangan dari situ. Tapi masalah yang datang kepada Aston Villa adalah daripada belah kiri pula. Leandro Trossard, satu player yang pada saya memang selayak-layaknya menjadi player first E. Sebab apa? Dia punya threats ataupun dia punya ancaman daripada belah kiri, wing kiri Arsenal tu memang kerap kali terjadi untuk first half dan juga sampailah ke habis game. Dan sangat-sangat happy untuk dia sebab dia berjaya menjadikan gol juga. Memang well deserve. Dan juga selain daripada Trossard yang perform, kita ada juga Odegaard is back guys. Odegaard is back. Dengar kata dia kan dah ada anak dan mungkin anak dia dah start tidur nyenyak. So malam-malam dia dah tak terganggu. So dia boleh tidur dengan nyenyak dan dia boleh kembali perform guys. What a performance lah Odegaard. Cara dia challenge dapatkan bola yang mana kita recently macam kurang sikit nampak Odegaard buat. Odegaard dia macam lebih berjaga-jaga. Mungkin sebab yelah dia baru balik daripada injured kan. Dia baru baik daripada injured. So dia nampak lah sedikit takut-takut nak masuk, nak rampas bola. Yang mana dulu dia lebih berani dan rajin. Tapi sekarang ni boleh nampak dia dah confidence slowly build up balik. Dan juga hasil lorongan gol Zubimendi. Dan Zubimendi ni pun bagus untuk game kali ni sebab dia berani meninggalkan position yang selalu dia duduk tu dan menyerang menjadi top striker tiba-tiba. Dan kudos jugalah kepada tindakan Gyökeres. Macam mana kita tahu Gyökeres ni, macam mana nak cakap kan, Gyökeres ni dia ada role dia yang mana selalunya tu bukanlah role utama striker. Role utama striker adalah menjadikan gol kan. Tapi itulah dia mencari ruang lah, mengambil perhatian defender Aston Villa tu untuk beri ruang kepada Zubimendi untuk menjadikan gol kedua Arsenal tu. Dan masa gol kedua tu pula bukan main banyak lagi kan. Masa yang dia ambil untuk check gol tu, VAR bukan main lama lagi kan. Dan last gol juga. Punyalah nak cari punca Arsenal untuk tak dapat nak jaringkan gol kedua tu kan. Dan juga cakap pasal Gyökeres ni, kita boleh tengok macam mana lepas dia digantikan dengan